Jujur, hari ini saya akan membentangkan satu isu alam sekitar yang semakin kritikal dan memberi kesan global, iaitu pencemaran plastik di lautan dengan fokus kepada kawasan yang dikenali sebagai Great Pacific Garbage Patch atau singkatannya GPGP. Isu ini bukan sahaja menjejaskan kehidupan marine tetapi turut memberi kesan kepada manusia, sektor ekonomi, kesihatan dan keseimbangan sistem bumi. Apa yang menjadikannya lebih membimbangkan iaitu jumlah plastik yang masuk ke lautan semakin meningkat setiap tahun. Oleh itu, pemahaman kita terhadap punca, impak dan pihak yang terlibat amat penting untuk mencari langkah penyelesaian yang berkesan. Pencemaran plastik lautan menunjukkan kepada pengumpulan sisa plastik di kawasan lautan sama ada dalam bentuk besar seperti botol atau jalinan atau jalan kecil yang dikenali sebagai mikroplastik. Iaitu kurang daripada 5 mm setiap tahun. Antara 8 hingga 12 juta tan plastik memasuki lautan seluruh dunia. Ini bersamaan dengan 1 lori sampah plastik dibuang ke laut setiap minit. Pacific Garbage Patch terletak di antara Hawaii dan California dalam kawasan alus berpusing yang dikenali sebagai North Pacific Subtropical Gas. Kawasan ini bertindak seperti pusaran gergasi yang menarik plastik ke tengah dan menahannya daripada tersebar keluar. Di kawasan ini, para penyelidik menganggarkan terdapat lebih daripada 1.8 trilion kepingan plastik terapung, jumlah yang cukup untuk menutup seluruh Malaysia sebanyak 6 kali. Kepekatan plastiknya mencapai sehingga 100 km setiap kilometer persegi, terutama kepada lapisan permukaan laut. Namun kajian itu menunjukkan lebih banyak plastik sebenarnya tergelam ke dalam permukaan, menjadikan masalah ini lebih sukar dilawan. Utama pencemaran plastik di banyak negara, sistem pengurusan sisa tidak tercegah, sampah tidak diikuti dengan baik, tapak pelupusan tidak dikawal dan sistem kita semula tidak berkesan. Apabila hujan lebat berlaku, plastik mudah memasuki longkang sungai dan akhirnya terbawa ke lautan. Plastik sekali guna seperti botol air, beg plastik, straw dan pembungkusan makanan digunakan dalam masa singkat, tapi mengambil ratusan tahun untuk terlurai. Dengan meningkatkan e-dagang dan makanan segala, jumlah plastik sekali guna meningkat dengan drastik. Industri perikanan merupakan penyumbang besar kepada pencemaran plastik laut. Jaring atau tali yang hilang atau sengaja dibuang ke laut masih terus memperangkap ikan penyu singa laut. Ghost Less ini membentuk hampir 46% daripada plastik besar di GPGP. Mikroplastik datang daripada pelbagai sumber seperti pakaian sistematif, komersil dan mengandungi mikrobis serta geselan tayar semasa memandu. Sungai besar bertindak sebagai jalan masuk sisa plastik ke lautan. Contohnya Sungai Yangtze, Ganges dan Mekong antara sungai yang paling banyak membawa plastik ke laut. Apabila plastik sampai ke Pasifik, alas laut akan mengumpul di kawasan GPGP. Mengenai isu pencemaran plastik, terdapat beberapa pihak berkepentingan pertama. Kerajaan seperti Amerika Syarikat, Jepun, China serta organisasi seperti UNEP mengubah dasar menguatkuasakan undang-undang dan membiayai program perlindungan laut. Pengeluaran plastik bertanggungjawab mengulangkan pembungkusan berlebihan dan menghasilkan bahan alternatif yang lebih berselasam. Sektor perikanan pula perlu membuat pembuangan peralatan tangkapan dan melapor kehilangan jaringan.
Komuniti pesisiran pantai seperti nelayan dan penduduk tempatan menjadi kumpulan paling awal terkesan. Mereka kehilangan hasil laut, sumber pendapatan dan kualiti persekitaran. NGO seperti The Ocean Cleanup, WWF dan Greenpeace menjalankan penyelidikan pembersihan laut berskala besar. Kempen kesedaran dalam tekanan terhadap kerajaan seperti masyarakat. Pencemaran plastik terhadap alam sekitar sangat besar dan melintasi pelbagai lapisan ekosistem. Ikan, penyu, burung laut dan mamalia laut sering menganggap plastik sebagai makanan. Apabila plastik dimakan, ia menyumbang sistem perhadapan dan menyebabkan haiwan kelaparan walaupun perut mereka penuh dengan plastik. Banyak haiwan laut terjejas dalam jaring, tali atau bekas plastik sehingga menyebabkan kecederaan serius, jangkitan patah anggota atau mati lemas. Kajian menunjukkan plastik yang mendarat di terumbu karang boleh membawa bakteria patogen yang menyebabkan penyakit seperti cholelstiasis, mengurangkan daya hidup terumbu. Jarang mikroplastik dimakan oleh plankton dan seterusnya dimakan oleh ikan yang lebih besar, akhirnya sampai kepada manusia melalui makanan laut. Plastik mengandungi bahan seperti BPA, phtalates dan POPs yang boleh merosakkan sistem pembiakan, humans dan kesihatan hidupan laut. Dalam jangka masa panjang, biodiversity akan menurun secara drastik. Plastik juga memberi impak besar kepada manusia dan masyarakat. Kajian menunjukkan mikroplastik terdapat dalam ikan, garam laut, air botol dan air baik. Walaupun kesan jangka panjang masih dikaji, ia berpotensi mempengaruhi sistem hormon kesihatan manusia. Pantai yang dipenuhi sampai membuatkan kawasan tersebut tidak selesa dihuni. Penduduk terpaksa bergantung kepada air bersih yang semakin tercemar. Populasi ikan menurun akibat pencemaran dan habitat yang rosak. Jaring dan bot mereka juga sering rosak akibat tersangkut plastik besar seperti ghost nets. Komuniti yang hidup dengan persekitaran kotor dan tercemar sering mengalami stres, tekanan dan rasa putus asa terhadap masa depan kawasan mereka. Ekonomi, nelayan mengalami kerugian akibat menurun hasil tangkapan dan kerosakan peralatan. Ekosistem laut yang rosak menyebabkan ikan mengambil masa lama untuk pulih. Pantai yang dipenuhi sampah menyebabkan pelancong tidak mahu datang. Industri hotel, restoran dan perniagaan tempatan turut merosot. Kerajaan perlu mengeluarkan berjuta-juta ringgit setiap tahun untuk membersihkan pantai, sungai dan kawasan laut. Ini menyebabkan belanjawan negara terpaksa ditambah. Kapal sering mengalami kerosakan enjin apabila plastik tersangkut pada kipas atau sistem penyejukan. Ini menyebabkan kos perbaikan tinggi dan risiko keselamatan kepada kru kapal. Sebagai kesimpulan, Great Pacific Garbage Patch merupakan bukti jelas bahawa pencemaran plastik di lautan adalah masalah besar yang memerlukan tindakan segera dan kerajaan global. Masalah ini memberi impak kepada alam sekitar, masyarakat dan ekonomi. Walau melalui dasar yang kukuh, pengurusan sisa yang cekap, penggunaan teknologi moden serta pendidikan dan kesihatan awal, kita dapat mengurangkan jumlah plastik di lautan dan memastikan ekosistem laut terus diperbaharui untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih.